Invasi kritikal silap ritual basi fizikal membekam muai injasi lirikal gila visual salah majikal kata berbual mau klasikan beli dan jual beli mistikal jual mistikal beribu tahun berkali lantun berjuta pantun berjujuk lakon ya. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum. Hai everyone. Hai chillers. Dan kepada mereka yang dah lama hadir dalam Santai Chill, aku ucapkan terima kasih. Dan kepada mereka yang baru saja hadir dalam Santai Chill, jangan lupa like, share dan subscribe video kami. So hari ini aku nak bercerita satu kisah yang telah disampaikan oleh penonton kita yang bernama Fatin. Fatin ni berasal daripada Keluang, Johor. Dan dia ni dibesarkan dalam satu keluarga yang biasa, normal. Dan dia ni dimanjakan lah dalam keluarganya ni. Nak dijadikan cerita, si Fatin ni dapat putusan cemerlang dalam UPSR dan berjaya melanjutkan pelajarannya di sekolah berasrama penuh. Mula-mula Fatin dia macam tak nak lah. Yelah, nak berpisah dengan keluarga bukannya mudah kan? Nak kau seorang yang anak manja kan, dimanjakan dalam keluarga. So bila nak berpisah tu susah kan? Akan rasa sedih. Nak usia umur 13 tahun kau dah kena berpisah dengan keluarga. Jadinya disebabkan sokongan daripada keluarga, Fatin ni pun melanjutkan pelajarannya di asrama penuh lah. Asrama penuh ni aku tak nak cerita dekat mana, tapi yang aku boleh bagi tahu locationnya adalah di Melaka. So sampailah dia dah melanjutkan pelajaran di asrama penuh ni. Minggu orientasi macam masih rutin harian, dia menjalankan tugas ataupun sebagai pelajar kan, berorientasi sama senior mereka lah. Dan minggu pertama tu memang tak ada apa-apa yang berlaku, macam biasa. Dan sampailah seminggu selepas habisnya orientasi tersebut, dia pada satu malam, selepaslah seminggu orientasi tersebut, pada satu malam Fatin ni dia berasa sangat pelik. Sangat pelik ni kerana pada malam tersebut adalah malam pertama dia datang head kan. Orang panggil apa, ada kotor wanita lah. First time jadi akil balik. Macam lelaki lain, lelaki balik dia. Perempuan macam tu lah. Dia first time. So dia tak tahu apa nak buat tau. Tiba-tiba tengok no, keluar. Tak boleh buat apa lah. Aku pun tak tahu kan. Aku tak tahu. Ini aku nak describe je lah kan, macam mana. So malam tu dia rasa tak selesa. Dan masa dia tengah baring tu kan, dia rasa tak selesa. Tengok dah keluar head. Dia pun macam menyandar macam dekat tepi katil macam ni. Selesa kan. Macam tu dia menyandar. Dan mula-mula dia agak malas untuk bangun, pergi ke tanda untuk membersihkan dirinya. Yelah, pada malam pukul 1, pukul 2, kalau aku pun fikir 2-3 kali juga nak pergi ke tanda, sebab kau masih awal lagi dalam sekolah tu. Dan agak takut lah untuk berseorangan ke tandas. So mula beberapa minit jugalah dia duduk menyandar dekat katil tu kan, berfikir kan. And then dia terpaksa juga untuk membersihkan dirinya juga. Dalam beberapa minit jugalah dia menyandar dekat bucu katil tu, berfikir kan, nak bangun ke tandas kan. Dan akhirnya dia ambil keputusan untuk bangun, untuk pergi ke tandas. Tapi sebelum dia pergi ke tandas, dia kejut kawan dia yang sebelah katil ni. So kawan dia yang sebelah katil nama Afifah. Dia kejut lah, Afifah mula memang susah lah. Macam aku pun, kalau aku orang kejut malam pun memang rasa penampak je, orang hajar sangat kan. Tapi member dia pun bangun nak apa. Lepas tu si Fatin cakap lah, aku nak pergi tandas lah, teman aku boleh, aku takut. So Afifah ni pun okey lah, sebabkan kawan kan,
kawan satu dom dan sebagainya. Bangun sama-sama dengan keadaan mamai juga. Afifah ni bangun kan, ikut teman dia berjalan keluar pergi ke tandas. So lepas dia bangun keluar pada dom tu, dia dorang ni berjalan lah, pakai slipper semua dekat koridor dom dorang tu, jalan. Masa diorang tengah berjalan tu semua, si Fatin ni dia dengar lah bunyi, orang panggil bunyi macam seletan orang tengah berjalan. Macam kasut, kalau kau perasan kan, kadang ada je orang yang berjalan kan, suka mengheret kasut krak bunyi macam tu kan. So si Fatin ni tegur lah si Ifah ni, Ifah boleh tak engkau jalan jangan bising, angkat kaki tu jangan sedit, nanti sini kita marah lah, bising kot malam-malam ni. So si Afifah dengan mamai, mana ada, bukan bunyi aku lah. So si Fatin ni pun cakap lah, habis bunyi apa? Dah bunyi nansir lah kot. So mereka pun macam okey, buat biasa. Dia buat biasa, berjalan juga, berjalan macam biasa. Tapi seletan tu makin kuat, bunyi macam tu lah kan. Dan masa tu mereka berdua dah macam ada something yang ikut diorang daripada belakang diorang ni. Dan diorang ni pun dah berhenti tau, berhenti kat tengah-tengah koridor ni, macam nak tengok lah belakang tu siapa kan. So mereka berdua mula pun macam takut-takut, tapi si Fatin ni dah cakap dengan Afifah, kita tengok siapa kat belakang kita ni. Mereka berdua ambil keputusan untuk pusing belakang secara perlahan lah. Pusingnya, pam, diorang nampak satu susuk lembaga yang agak tua, berambut panjang, tengah merangkak macam ni, tengah jilat darah si Fatin ni, atau darah hit yang telah titis mengalir kat kaki dia. Aku pun tak tahu nak describe macam mana, aku tak tahu, aku perempuan kan. So dia kata jilat kat lantai tu, maksudnya mungkin first time dia kena, mungkin darah dia agak banyak agaknya. So nampak hantu ni tengah menjilat darah head si Fatin ni. Mereka berdua terkejut. Si Afifah ni lagi teruk. Dia nampak je, dia sebut Allah, hilang, gone, resap, tak boleh buat apa-apa, tinggal si Fatin. Si Fatin ni pun dah terpinga-pinga tengok kawan dia pingsan. Si Fatin ni pun dia bacalah surah ayat kursi. Tengah baca ayat kursi tu, lembaga tu bangun. Dia bangun, dia lompat ke arah, orang kata tembok koridor tu lah. Lompat ke arah tembok koridor. Dan masa tu jugalah si Fatin ni baca. Tapi lembaga tu tak hilang. Nak tahu sebab apa? Sebab dalam keadaan panik, si Fatin tu baca ayat kursi tu dalam keadaan yang tak betul. Maksudnya bukanlah dia tu tak betul, bacaan dia salah. Siap hantu tu boleh pelih lagi, dia gelakkan dia kan, baca apa-apa. Lepas tu Fatin dah macam terpinga-pinga tau tengok ni. Lepas tu Fatin ni pejam mata, dia baca ayat kursi dengan keadaan sangat tenang. Dia cuba untuk baca sekuat-kuat hati dia. Dan ayat yang terakhir, ayat kursi tu dia sebut dengan lafaz kuat. Barulah lembaga tu hilang selepas mendengar ayat tersebut. Masa tu dia tengah pejam mata macam ni, dia pejam, dia baca ayat terakhir kursi tu. Lepas tu dia tak dengar dah bunyi gelakan daripada lembaga tu. And then dia buka mata, baru nampak lembaga tu dah tak ada. So selepas beberapa minit tu lah, baru dah si Fatin ni pergi cuci dulu. And then dia pergi jumpa senior dan jumpa warden untuk menceritakan kisah ni, dan kawannya yang sedang pingsan untuk dirawatkan lah, untuk menyedarkan kembali lah. Itulah kisah seram pertama daripada Fatin berkenaan hostel. Okay guys, ini adalah kisah seram yang kedua yang disampaikan oleh penonton Santajil, iaitu bernama Husni. Husni ni berasal daripada Kelantan lah. Bak kata orang Kelantan, set kita jangan pecoh. Itu geng-geng Kelantan. So dia cerita ni berlaku pada zaman dia belajar semasa dia PMR, ataupun sekarang ni lebih dikenali sebagai PT3 lah kan. So dia tinggal dekat sekolah asrama penuh, yang dia tak describe pun kat mana lokasi dia. Cumanya dia beritahu pada malam tersebut, macam biasa sebagai seorang student kan, kau duduk kat asrama, jaranglah orang-orang ataupun pelajar-pelajar lelaki nak tidur awal. So selalunya budak-budak lelaki ni akan lepak wuha-wuha dalam dom semua. Jadinya si Husni ni pun, dia ni tidur lambat pada malam tersebut kerana
dia tengah layan komik Kreko. Kalau korang ingat lagi, kalau budak-budak zaman yang dahulu kan, sebelum orang kata keluar anime dekat internet semua ni, kita orang punya best ni selalu layan komik-komik Kreko kan, dan sebagainya. So dia pada malam tersebut, dalam sekitar jam 12 ataupun 1 pagi lah macam tu, dia layan komik Kreko ni dekat tepi bucu katil dia, dekat dengan tingkap lah. So tingkap dia ada cahaya lampu jalan tu yang boleh lah dia untuk baca dalam keadaan sama-sama lah sedikit pada waktu malam. Sebabnya dom pada waktu malam selalunya ditutup lampu, takkan nak buka. Memang kau kena pijak lah dengan sini kalau kau buka lampu kan. So dalam keadaan gelap-gelap sikit sama-sama tu, dia baca layan komik. Dia layan belik komik Kreko tu. Dan jadikan cerita, masa tengah layan komik tu, dia terperasan satu lembaga tengah melintas kat belakang dia. Sebab apa dia boleh perasan? Pada masa tersebut, kat katil tu ada satu cermin lah. Selalunya lelaki kadang letak je cermin, aku kata cermin kat dinding tu kan, tampal kat dinding tu, untuk kau sendiri lah guna. So dia terperasan kat cermin tu ada lintasan dekat belakang dia. Dan dia rasa macam pelik lah, siapa yang melintas kan. Dia macam pandang cermin tu, tapi tak ada tau. Dia macam okey, mungkin aku budak jalan nak pergi tandas ke apa. So dia tak kisah. Dia sambung baca layan komik tu. Dia pun sambung lah baca komik tersebut sambil layan. Dan dia dengar satu dengusan, ataupun dia berdengus kat telinga belah kanan dia, dalam bunyi macam macam tu lah bunyi dia. Lepas tu dia dengar bunyi tu makin kuat kat sebelah kanan dia. Dan dia macam pelik lah. Dia nak toleh, takut macam benda tu ada kat belah kanan dia. Jadi ni dia terus pejam mata, komik tutup, pusing ke kiri. Masa pusing kan, pusing badan menghadap ke sana pula tak nak pandang sebelah sana. Masa dia pusing tu, sambil dia pusing tu, dia tarik dah selimut dia untuk menutup muka dah. Maksudnya tak nak tengok lah apa benda kat depan mata. Biarlah kata kau nak buat apa kau buat, aku tak nak tengok muka kau. Macam tu lah seolah-olah Husni buat. So dia tarik selimut tu, tengah dia tarik, selimut dia kena tarik balik. Dia kata sudah. Dia sambil tutup mata, sudah, benda ni buat apalah ni. Dia tarik balik. Tapi benda tu tak give up guys. Dia main tarik pula. Wah kan, dia tarik balik. Lepas tu si Husni dia bengang. Dia bengang sambil tarik pergi jahanam lah. Ataupun dalam bahasa Kelantan selalu orang sebut nate baru. Dia tarik dalam dia tu kan. Dia tarik, tutup muka. Masa dia tengah nak tutup muka tu, kain selimut dia tu dah sampai ke sini. Dan mata dia start buka lah kan. Masa dia buka mata tu, dia terperasan satu lembaga yang matanya warna merah dekat bawah celahan kaki dia. Masa dia tengah nak tutup tu, dia buka mata, nampak lembaga tu kat bawah. Apa lagi, menggelupur jantan tu. Menggelupur. So maksudnya masa dia nampak tu, dia takut tau. So dia kepit kaki dia, dia tutup benda tu sambil dia kata berzikir dalam hati tu. Tapi dia dah cuba untuk menjerit. Macam reaksi kawan-kawan dia kat dom tu macam tak dengar. Maksudnya lah, mungkin disebabkan lah pada waktu malam kan. Pada waktu malam orang semua dah nyenyak tidur. Takkan lah nak dengar bunyi-bunyi bising ni. Susah lah kan nak dengar. Macam aku, kalau aku tidur pun tidur mati terus kan. Jadi dia pun sambil berzikir, pegang selimut kan, menggigil. Dia merasakan lembaga tu naik perlahan dekat badan dia. Naik perlahan. Dia dah start menggeretar. Masa dia menggeretar tu, dia dengar gelakan daripada lembaga tersebut. Dia bunyi macam mentertawakan dia yang sedang ketakutan. Kau boleh bayangkan tak macam mana seramnya si Husni ni. So dalam keadaan cemas, dia menggigil, dia cuba selawat. Lepas tu dia cuba nak buka sikit, dia nampak benda tu ada dekat depan mata dia. And then dia terus pingsan. Dan dia pingsan dan tak sedar diri, sehingga dia ditemui oleh kawan-kawannya keesokan paginya di almari ataupun salah seorang lokal pelajar. Kawannya masa tu, pagi tu nak bangun pergi kelas, buka loka, ternampaklah si Husni ni berada dalam almari tersebut. Macam mana dia boleh berada, dia sendiri pun tak
tak tahu. Benda ni jadi satu misteri dan perbualan di sekolahnya pada masa itu. So itulah kisah seram yang disampaikan oleh Husni. Dan kepada korang yang ada kisah-kisah seram, kan, jangan malu-malu untuk share kat Santai Chill. Just share, PM, DM, IG ataupun email kami. Kalau boleh tu tulis tu biarlah kata panjang-panjang, kemas-kemas sikit. Janganlah short form. Aku nak baca pun tak faham. Okay? Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Bye-bye.